Firman Allah, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau baca Quran, nescaya kami jadi antara engkau dan antara segala mereka yang tak mau beriman dengan akhirat itu satu dinding yang menutup engkau daripada mata-mata mereka itu. Itu dia, tuan-tuan. Orang tanya, pasal apa Abu Talib tak boleh terima hidayah Allah? Pasal apa? Orang tanya. Ada orang dia mudah terima hidayah Allah. Ada orang dia, tak masuk. Hidayah dekat dia tak masuk. Tuan pernah dengar nama Abdullah bin Salam? Dia ni satu rahib Yahudi besar di Madinah. Sebelum dia masuk Islam, nama dia Husain bin Sailam bin Harith. Bila masuk Islam, Nabi bagi nama dekat dia Abdullah bin Salam. Dia ni alim besar agama Yahudi di Madinah. Taurat ni dia hafal. Bahkan dia praktis kitab Taurat ini. Oleh kerana dia ni alim Taurat, maka dalam Taurat terang sebut akan mai satu Nabi akhir zaman dan nama Nabi itu Muhammad ataupun Ahmad. Dalam Taurat sebut. Dia duk baca benda ni dalam Taurat, tiba-tiba sampai dekat dia satu berita kata di Mekah sudah timbul satu orang mengaku jadi Nabi nama Muhammad. Kata benda ni trigger. Hani kah yang dia duk baca dalam Taurat ni? Hani kah? Trigger benda tu dalam kepala dia. Sejak daripada tu, yang kata Abdullah bin Salam ni, masa tu nama Husain bin Sailam ni, dia duk keep on, duk tracking cerita pasal Nabi ni. Duk dengar apa juga orang mai habaq cerita pasal Nabi, dia dengar. Dia tally balik dengan Taurat sebiji. Sehinggalah hari Nabi SAW hijrah daripada Mekah mai ke Madinah. Dia ni eager. Tentu eager, maksud dia apa? Eager. Nak sangat. Setidak-tidaknya nak tengok muka Nabi Muhammad. Setidak-tidaknya. Dia nak tengok muka Nabi Muhammad. Dia sebagai seorang alim kitab Taurat, dia tengok dia boleh tahu dah. Macam mana polis tengok orang tak ada lesen, dia tahu. Kan? Kita duk ada lesen ni dah 40 tahun dah duk rembiang lesen ni. Tak pernah sekali dia minta. Tengok ada roadblock saja, bawa bagi melelong-melelong sikit, kok dia tahan nak minta lesen, nak tunjuk. 40 tahun duk pegang lesen ni, tak pernah polis tengok. Kan? Dia angkat tangan lagi kat kita lepas, mai satu syekh ni tak ada lesen, punya buat confident. Tahan minta lesen, dia kata, dia kata, kenai. Dia kenai. Tak ada lesen dia kenai. Yang kata Husain bin Sailam ataupun Abdullah bin Salam ni, dia alim Taurat, dia hafal kitab Taurat dan dia praktis isi kandungan Taurat. Dia nak sangat tengok cerita nama Muhammad yang kata mengaku Nabi di Mekah ni, dia nak tengok, at least dia tengok muka, dia boleh tahu dia ni betul ke bohong. Bila Nabi SAW hijrah mai saja ke Madinah, ada satu hadis dia riwayat an Abdullah bin Salam qal, dia kata lama qadiman Nabi SAW al-Madinah in jafalan nas qibalah wa qila qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qadima Rasulullah thalathan. Orang Madinah ni tak pernah tengok Nabi, sebahagian besarnya, sikit aja yang pernah pergi Mekah tengok. Sebahagian besarnya duk dengar aja cerita Nabi ni, duk dengar, nak tengoklah yang kata Muhammad ni macam mana. Bila hari Nabi hijrah mai ke Madinah ni, ada orang bagi tahu kata Muhammad dah mai dah ke tempat kita ni, ke Madinah. Dia keluar ni berduyun-duyun pi ke pintu kota Madinah nak tengok Nabi SAW. Keluar ramai ni nak tengok ni yang kata Muhammad, yang kata hebat sangat ni, nak tengok. Faji'tu fin nas li anzur. Abdullah bin Salam kata apa? Dalam ramai-ramai orang Madinah yang pi di pintu kota nak tengok Nabi mai ni, aku salah seorang, dia kata. Dia alim, tuan-tuan, dia alim Taurat. Yahudi satu Madinah ni sebut nama dia lembut lutut. Memang mereka respect dia habis-habisan. Dia pun ada sama. Pasal apa? Li anzur. Aku nak tengok aja dulu yang kata Muhammad ni. Falamma tabayyantu wajhah. Bila nampak aja rupa Nabi SAW, nampak seketui, sebiji, tengok aja muka Nabi, araftu anna wajhahu laysa biwajhi kazzab. Dia kata, aku tengok aja, pup mai dalam hati aku, ini bukan muka orang yang berbohong. Dia kata, tu dia. Dia kata tengok aja, first impression, tengok aja, pup, kata tembak dalam hati, ini bukan muka pembohong. Dia kata, fakana awwalu syai' sami'tuhu takallama bih
bila Muhammad bagi ucapan sulung dia di Madinah, dia kata, an qala ya ayyuhan nas afshus salam. Dia kata ucapan sulung Nabi bila sampai di Madinah, Nabi kata apa? Wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Salam ni maksud apa tuan-tuan? Kesejahteraan, keamanan. Kita jumpa siapa pun, Assalamualaikum, kita ucap selamat dekat dia. Kita nak hantar mesej ke apa pun, salam. Start dengan ucapan salam, selamat. Dia kata bila Nabi yang dia tengok muka ni cukup cantik punya muka, dia tengok ucapannya cantik. Nabi sebut kata apa? Absyus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Nabi kata bagilah makan kepada orang. Wasilul arham, hubungan silaturrahim. Islam tuan-tuan bukan agama suruh bergaduh. Kita kena faham yang tu. Islam bukan agama suruh bergaduh. No. Islam ni agama yang duk suruh kita ni supaya hidup berbaik-baik di antara satu sama lain. Islam ni suruh kita macam tu. Tak mau punca-punca nak jadi bergaduh ni semua, tak mau. Kita nak hidup elok-elok. Wasilul arham, hubung silaturrahim. Wasallu bil lail wan nasi niyam. Bangkit semayang tengah malam waktu orang tidur. Itu Islam. Kita ni tak baik mana selagi kita tak bangkit buat tahajud malam. Kita dengan Tuhan ni yang tu. Bangkit pergi pancong ni, tambah tua-tua ni, sejam, 2 jam bangkit pergi pancong. Sejam, 2 jam bangkit pergi pancong. Hak last tu, hak pukul 4.30 ke pukul 5 tu bangkit. Satu ayat semayang, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Bagi lekat kat kita. Benda ni tuan-tuan, dia sementara nak lekat aja. Sementara nak lekat aja. Kita nak buat sunat fajar, qabliyah subuh. Sementara nak lekat aja. Bila dah lekat tuan-tuan, Allahu Akbar, tak buat ni, tak tahu nak abang. Witir sebelum tidur. Sementara nak lekat ni, bila dia dah lekat ni, kok mana pun kita buat. Kalau tak buat ni, dia berasa majai, tahu majai? Dia rasa majai, dia berasa macam itulah dengan tahajud ni, sama. Tak boleh tiap-tiap malam, seminggu sekali. Teruk sangat, sebulan sekali. Jangan sampai tak buat langsung. Tahajud. Tadkhulul jannata bisalam. Nabi kata hampa buat benda-benda ni semua. Hampa jumpa sama-sama bagi salam. Hampa bagi makan orang, belanja orang makan. Hampa jaga silaturrahim. Hampa bangkit semayang waktu orang tidur. Hampa boleh buat benda ni semua, tadkhulul jannata bisalam. Hampa akan masuk syurga dengan selamat. Abdullah bin Salam yang kata rojokkan Yahudi ni, dengar Nabi kata lagu tu, dengan muka dia tengok tadi dah dengar pula ucapan sulung Nabi, 100% hati dia kata ini memang Nabi. Dia tak ada ego tuan-tuan, dia tak ada ego. Dia daripada satu orang yang dihormati oleh orang-orang Yahudi. Kalau dia nak pergi ikut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia akan hilang pengaruh. Dia tak ada masalah. Dia nak kebenaran. Ni yang ayat kita duk baca ni. Selagi mana orang dia nak kebenaran, Allah akan tunjuk jalan kebenaran dekat dia. Selagi mana ada ego, ada iri hati, ada dengki, ada apa, benda ni menghalang hidayah masuk dalam diri dia. Abdullah bin Salam yang ni semua tak ada. Lepas tu dia ambil satu appointment, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengak-sengak. Dia pergi masuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain pula, dia cerita kata apa? Bila dia sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata inni sa'iluka an salasin. Ya Muhammad, aku nak jangan 3 soalan. Dia kata, la ya'lamuhunna illa nabi. Dia kata 3 soalan ni kalau bukan Nabi tak tahu jawapan. Sebab dia alim Taurat. Dia bukan nak pergi test ilmu Nabi. No, dia nak make sure ini Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, aku nak jawab 3 soalan dia. Tapi ini soalan, kalau orang tu bukan Nabi, tak akan boleh jawab. Dia kata. Nabi kata dia apa dia? 1. Ma awalu asyrati sa'ah. 2. Wa ma awalu ta'ami ya'kuluhu ahlul jannah. 3. Wa min ayyi syai'in yanzi'ul walad ila abihi wa min ayyi syai'in yanzi'u ila akhwalihi. 3 soalan. 1, saya nak tanya tanda awal sebelum berlaku kiamat apa? Sebelum jadi kiamat dahsyat ni ada satu tanda. Salah satunya apa dia? Bagi tahu. Yang kedua, orang yang masuk syurga, apa makanan pertama dia akan makan dalam syurga? Yang ketiga, jangan hangguk macam Nujum 4 Belalang ni. Nujum 4 Belalang pun tanya macam tu juga kan. Ya pun takut tanya nak jawab macam mana kan. Nujum 4 Belalang ini cerita betul. Apakah makanan yang pertama dimakan oleh ahli syurga? Dan yang ketiga, anak
Dia kata bila satu orang dapat anak, anak ni ada muka dia mirip ayah, ada muka mirip mak, macam mana boleh jadi tu? Dia kata, kacau ni. Kalau cerita Piramli, dia beralih, dia kata belalang. Kalau nak jawab, dia nak jawab tu takut. Maknanya dia bukan Nabi, dia adalah nujum 4 belalang. Yang ni Nabi. Bila tanya ni, baik, Nabi kata apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata khabbarani bihinna anifan Jibril. Tu dia, Nabi jawab kat dia. Nabi kata baru tak sat Jibril mai habaq kat aku jawapan ni. Ni anifan maksud baru tak sat. Tak sat ni Jibril mai. Dia kata, dia jawab dekat Abdullah bin Salam ni, baru tak sat khabbarani bihinna anifan Jibril. Dia kata baru sat Jibril mai habaq kat aku jawapan dia. Faqala Abdullah bin Salam bila dengar nama Jibril, dia kata apa? Zaka aduul yahud minal malaikah. Dia kata Jibril adalah musuh besar kepada orang Yahudi di kalangan malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Aizul, nama-nama malaikat banyak ni, Yahudi dengan malaikat lain tak apa. Jibril dia dengar, dia menyala terus. Dia tak boleh, dia tak mau dengan Jibril ni. Macam mana orang Syiah, kalau sebut nama Abu Bakar, menyala. Sebut nama Umar, tak boleh terima. Sebut nama Aisyah, dia bangkit, dia tendang bangku terus. Pasal apa? Pasal ini semua nama-nama ni pantang dia. Yahudi, dia tak boleh dengar Jibril ni. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Nabi kata dekat dia, baru tak sat Jibril mai bagi tahu kat aku jawapan ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata amma awwalu asyrati sa'ah nar tahsyurun nas minal masyriq ilal maghrib. Nabi kata tanda menjelang kiamat akan menyala api, yang api ni akan ligan orang yang ada di atas muka bumi ini daripada timur sampai ke barat. Dia akan jadi satu kebakaran besar. Yang kebakaran ini dia ligan ni, orang-orang penduduk bumi ni lari sampai berhimpun satu tempat. Abdullah bin Salam dengar, itu macam ya raib, betul. Memang itu yang dia nak, jawapan tu dia nak, sebab dia baca dalam Taurat cerita macam tu. Wa amana awwalu ta'am ya'kuluhu ahlul jannah fasiyadatu kabidi hud. Nabi kata makanan pertama orang yang masuk syurga adalah hati ikan. Right. Kalau cerita Piramli 1-0 lompat ya betul. 2-0 lompat ya betul. Nanti tengok ada gambar tu. Tak percaya tak kata Piramli ni dia baca hadis ni. Dia ni banyak tuan-tuan. Dia ni ya Allah. Saya ingat dia ada ni satu guru dia apa duk baca benda-benda ni kat dia. Dia ni pula jenis orang kreatif. Dia dengar satu macam yang angkat kening dia pun tulis, dia pergi buat filem. Kan macam ni. Fa inna rajul idza ghasyal mar'ah fasabaqaha ma'uhu kana syabahu lahu. Cerita anak jadi mirip ayah, mirip mak ni, dia tengok masa hubungan suami isteri tu siapa climax dulu. Dia kata, kalau laki-laki climax dulu, anak rupa bapa. Kalau perempuan, begitulah sebaliknya. Itu jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pakak bangkit lompat betul 3. 3 ni betul semua. Baik. Abdullah bin Salam ni bila dia dengar Nabi jawab 3 soalan, dia jawab right semua. Apa dia kata? Asyhadu annaka Rasulullah. Dia kata, aku naik saksi engkau Rasulullah. Faham tuan? Summa qala ya Rasulullah. Terus panggil ya Rasulullah. Tadi panggil ya Muhammad. Bila mai macam ni, ya Rasulullah. Dia kata, innal yahud qum buhut. Dia kata, saya nak abang satu. Dia kata Yahudi ni satu kaum yang buhut. Bahata buhut maksudnya apa? Buhut ni pembohong pun dia, kemudian suka tuduh orang. Ini buhut dia bagi. Kaki pembohong, cakap ni memang bohong, kemudian dia jenis suka attack orang, suka serang orang salah. Degil yang kata Yahudi ni. In alimu bi islami. Kalau dia tahu kata aku ni dah masuk Islam, habis. Depa selama ni hormat aku, tapi kalau sekiranya depa tahu aku masuk Islam, dia akan jadi sebaliknya, dia kata. Tengah duk bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'at al-yahud, mai satu kumpulan Yahudi nak jumpa Nabi. Mai. Depa tak tahu kata Abdullah bin Salam duduk dalam rumah, dah jumpa Nabi dah. Depa mai. Wa dakhala Abdullah al-bait. Nabi kata dekat Abdullah bin Salam masuk dalam. So dia pun masuk dalam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat Yahudi yang main ni, ayyu rajul fikum Abdullah bin Salam.
Aku nak tanya hampa, Abdullah bin Salam ni, pada hampa dia ni orang yang macam mana? Nabi tanya tu loh. Hampa kenal tak? Apa Husain bin Salam ni ataupun Abdullah bin Salam ni? Hampa kenal tak dia ni? Oh, dia kata kenal sangat lah. Hampa bagi hampa dia ni siapa? Qalu, jawab depa, a'lamuna wa ibnu a'lamina. Dia ni orang paling alim dalam kalangan kami, anak kepada orang alim. Tu angkatlah tu, angkat. Tujuan depa tu nak abang kata hang Muhammad antara apa? Kami bagi kami Abdullah bin Salam. Dia ni orang paling alim dalam masyarakat Yahudi kami di Madinah ni, dan dia anak kepada orang alim. Abang kat Nabi macam tu. Wa akhbaruna wa ibnu akhbarina, dan dia orang kepercayaan kami, anak kepada orang yang sangat dipercayai. Tuh, jawab dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kata, afara'aitum in aslama Abdullah. Nabi kata, okey, katalah Abdullah ni masuk Islam, macam mana? Dia orang yang paling alim di kalangan hampa, anak orang alim, dan dia orang yang paling dipercayai, anak kepada orang yang dipercayai. Kalau dia masuk Islam, macam mana? Hampa masuk juga kah? Itu maksud dia. Qalu, jawab Yahudi ni, a'azahullahu min dhalik, minta lindung, minta jauhlah daripada dia ni masuk Islam, dan dia tak mungkin kan masuk Islam. Jawab macam tu. Fa kharaja Abdullah ilaihim. Keluar mai Abdullah bin Salam daripada dalam bilik rumah Nabi, keluar mai. Terbelalak mata tengok, Syekh ni duduk datang ni. Faqala, di depan Yahudi hak mai ni, Abdullah bin Salam kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terus mengucap kalimah syahadah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad ini pesuruh Allah. Depan mereka ni. Faqalu, kata ni kepala-kepala Yahudi hak main ni, syarruna wa ibnu syarrina. Dia kata ini orang paling jahat, paling tak guna dalam masyarakat kami, anak kepada orang jahat. Nampak tu? Okey. Terus kata lagu tu, wa waqa'u fihi. Depa berkata okey, selamat, depa belah balik. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dan dia nak cerita apa kat kita tuan-tuan? Ni ayat yang kita baca ni. Dia nak kata wa idza qara'tal Quran ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Allah Subhanahu wa taala kata dekat Nabi, apabila Muhammad baca Quran, orang yang dalam hati dia ada penyakit, dia iri hati, dia dengki, dia tak boleh nak terima kebenaran, dia main ni semata-mata kerana nak cari salah dan sebagainya, bila dibacakan Quran dekat dia, dia ada macam satu hijab. Quran tu tak sampai kat dia. Hijab tu apa dia? Hijab tu adalah mazmumah, keburukan yang ada dalam hati dia. Dia memang tak bercadang nak cari kebenaran Islam. Dia baca, dia dengarlah Quran dibacakan berapa kali pun tak akan dapat hidayah dekat dia. Siapa kata ni? Allah Subhanahu wa taala kata di dalam Al-Quran. Dan dia kata ada satu dinding yang menutup engkau daripada mata mereka itu. Dan dia kata tengoklah ada 3 ayat dalam Quran, Tuhan kata ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah peteri hati mereka. Allah Ta'ala peteri telinga mereka. Quran hadis tak boleh masuk dalam hati, dalam telinga mereka. Ayat lain Tuhan kata waja'alna ala qulubihim akinnah ay yafqahuhu. Allah tutup hati mereka ni berlapis-lapis tutupan sehingga kan mereka tak nampak kebenaran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Tuhan kata tidakkah kamu tengok orang yang menjadikan nafsu dia Tuhan dia dan dia sesat dengan kerana tu. Allah cerita tentang benda-benda ni semua. Dan ayat 46 surah Al-Isra, Tuhan kata waja'alna ala qulubihim akinnah ay yafqahuhu. Dan telah kami jadi hati-hati mereka itu satu tutupan bahawa faham mereka itu akan dia Quran. Tiada faham mereka itu akan Quran. Quran yang Nabi baca tu depa dengar, depa orang Arab, depa boleh faham, tapi sebenarnya depa tak faham. Dia Arab, dia dengar Quran dibacakan, Quran bahasa Arab, dia faham, tapi sebenarnya dia tak faham. Pasal apa? Pasal dia tak bersedia untuk terima Quran. Wa fi adhanihim waqra, dan telinga mereka ni ada satu benda berat duk tutup. Tiada dengar akan dia, yakni ajaran Quran itu. Tak masuk. Quran tak masuk dalam hati dia. Wa idza dzakarta rabbaka fil Quran wahdah wallau ala adbarihim nufura. Dan apabila engkau sebut sahaja nama Tuhan engkau pada dalam Quran, sekali aja sebut nama Allah, nescaya berpaling mereka itu atas diri mereka itu ke belakang. Tak boleh dengar. Dengar nama Allah ya tak boleh. Dia hangat, dia tak boleh dengar. Dia tolak tu kebenaran.
Inilah orang-orang yang tak boleh nak terima hidayah Allah Subhanahu wa taala.